Assalamualaikum dan hai, siapa anda racun gadget. Kali ni kita akan cuba buat perbandingan di antara dua smartphone mid-range yang ada dekat tangan saya sekarang ni. Tangan kanan ni saya ada Realme 7 Pro, manakala untuk tangan kiri ni kita ada Vivo V19. Kalau dari segi spek tu, kedua-dua phone ni dibekalkan dengan spesifikasi yang boleh kata hampir sama power. Skrin sama cantik, bateri pun sama besar, kamera pun sama-sama ada 4 dan yang bestnya tu harga pun lebih kurang samanya kedua-dua phone ni. So, kalau korang ada pasang niat lah nak beli salah satu phone ni dan tertanya mana yang lebih berbaloi, jangan risau sebab saya akan bantu korang sekarang. First of all, kita tengok dulu berapa bajet korang. So, kalau korang ada bajet dalam bawah RM1,500 macam tu dan berminat nak dapatkan phone mid-range daripada brand Vivo ataupun Realme, so, dua-dua phone ni memang dalam lingkungan bajet korang lah, sebab Realme 7 Pro ni dijual pada harga rasmi RM1,499 untuk variasi 8/128GB. Manakala harga semasa Vivo V19 pula, saya cek dekat website dia, sekarang dari RM1,699 dah turun jadi RM1,499 untuk versi yang sama 8/128GB. So, dengan harga ni apa yang korang dapat? Jom kita tengok spek dan features pula. Kedua-dua phone ni dibekalkan dengan spesifikasi hampir sama setanding power dia tu. Untuk Realme 7 Pro dikuasakan dengan chip gaming dari Qualcomm Snapdragon 720G, dipadankan dengan 8GB RAM jenis LPDDR4X, storan dalaman sebesar 128GB berasaskan UFS 2.1, 64 quad kamera dan 32MP selfie kamera, ada 4500mAh bateri dengan sokongan pengecasan pantas 65W Super Dart, dan untuk sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antarmuka Realme UI. Manakala kalau beralih kepada Vivo V19 pula dikuasakan dengan chip Snapdragon 712, 8GB RAM jenis LPDDR4X, 128GB storan dalaman berasaskan UFS 2.1 juga, ada 48MP quad kamera, 32MP dual selfie kamera dan baterinya sama 4500mAh dengan pengecasan pantas 33W flash charge. Sistem operasi dekat sini menjalankan Android 10 dengan antarmuka FunTouch OS. Saiz skrin kedua-dua phone ni boleh kata hampir sama besar dengan kualiti yang sama cantik. Untuk skrin Realme 7 Pro berukuran 6.4 inci, manakala Vivo V19 bersaiz 6.44 inci yang mana paparan hadapan kedua-duanya menggunakan panel Super AMOLED yang terkenal dengan penghasilan kualiti gambar yang sangat kaya dengan warna, nampak asli, cantik dan cukup terang baik di bawah cahaya matahari ataupun indoor. Kedua-dua phone ni juga terbina pengimbas cap jari di dalam skrin dengan kecepatan yang boleh kata hampir sama laju dia tu. Dari segi perlindungan, untuk Realme 7 Pro ni dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3 Plus, manakala untuk Vivo V19 ni saya tak pasti ada ke tak ada sebab tak dinyatakan. Part skrin ni kan, walaupun kedua-duanya tak dibekalkan dengan refresh rate yang tinggi, bagi saya macam okey je, tak ada hal, tak ada apa nak komplain sangat sebab still ada Super AMOLED yang dapat meningkatkan pengalaman penggunaan skrin baik guna masa lain movie ataupun gaming. Mata pun lagi sedap lah pandang lama-lama skrin ni, tak sakit berbanding kita guna panel LCD. Lagi-lagi gabungan 60Hz dengan Super AMOLED ni bagusnya tu jangka hayat bateri kita pun dapat dipertingkatkan. Sebut pasal bateri ni, so far sepanjang saya guna kedua-dua phone ni sebagai daily driver, saya gunakan untuk buat task, social media, lain movie, main game, memang hasil dia tu boleh kata agak impresif juga untuk bateri sebesar 4500mAh yang dibekalkan. Saya dapat screen on time sekitar 8 jam 50 minit untuk Realme 7 Pro, manakala 8 jam 25 minit untuk Vivo V19. Walaupun ketahanan bateri dia tu boleh kata hampir sama, tapi kelebihan Realme 7 Pro ni korang akan dapat adapter 65W dalam kotak. So, waktu pengecasan Realme 7 Pro ni akan lebih singkat lah berbanding Vivo V19 yang hanya dibekalkan adapter 33W sahaja. So far dari segi pengecasan tu yang saya dah buat 20 minit cas, saya dapat Realme 7 Pro ni boost bateri sekitar 51%. Manakala kalau full charge tu saya dapat sekitar 45 minit macam tu je lah. Kalau untuk Vivo V19 ni lebih lama, dia ambil masa hampir 1 jam 25 minit untuk full charge. Prestasi, sekilas pandang spek on paper pun kita dah tahulah kalau Realme 7 Pro ni lagi power sebab dijana dengan Snapdragon 720G dengan binaan 8nm yang lebih efisien berbanding Vivo V19, Snapdragon 712 dengan binaan 10nm. Tapi sebenarnya lah kan, untuk penggunaan sebenar ni saya tak terasa langsung lah perbezaan yang ketara kedua-dua phone ni.
Baik saya scrolling phone ni okey je, buka tutup apps pun memang laju, tak ada delay ataupun micro lag. Cuma sometimes saya terasa kalau Realme 7 Pro ni agak pantas sikit lah bila saya nak launch app tu. Tapi kalau part gaming, ya memang saya ada terasa kalau chip Snapdragon 720G ada lebih sikit lah daripada Snapdragon 712. Performance ni saya terasa lebih smooth, suhu dan FPS lebih stabil dalam penggunaan yang lama. Kedua-dua phone ni juga ada gaming mode, screen recorder dan banyak features ekstra untuk gaming. Dari segi grafik PUBG, both chip ni sama je boleh dapat HD High ataupun Smooth Ultra. Untuk Call of Duty Mobile pula Max dapat grafik very high, untuk frame rate pun very high. Tapi kalau korang lowkan sikit grafik tu boleh dapat frame rate sampai max. Kalau untuk ML pula dekat sini keduanya dapat max height sahaja, tapi special Vivo V90 ni support HFR mode. So spek kita dah tengok, macam mana pula dari segi rekaan. Sekilas pandang rasanya keduanya dibentuk dengan rekaan yang hampir sama, baik dari segi rekaan yang minimal, sisi yang melengkung, placement dan bentuk kamera yang lebih kurang. Bagi saya premium look tu memang ada dekat kedua-dua phone ni, walaupun frame sisi keduanya sama daripada aluminium, tapi material panel belakang keduanya berbeza. Kalau Vivo V90 dari kaca, tapi Realme 7 Pro hanya daripada plastik je. Tapi actually bila first saya pegang Realme 7 Pro ni, saya pun sebenarnya tak dapat beza lah kalau panel belakang daripada plastik. Mungkin sebab visual effect split bolt yang diinspirasikan daripada cahaya yang tertanam dekat panel belakang 7 Pro ni yang menutup kesan plastik tu lah kot. Kedua-dua phone ni kalau panel belakang tu memang fingerprint magnet. Kalau dari segi kemasan, kita ada glossy daripada Vivo V19 dan matte dari Realme 7 Pro. Kedua-dua phone ni juga dibekalkan dengan slot memory card tambahan untuk kembangkan lagi memori internal phone ni. So, rekaan mana pilihan korang tu subjektif, depend pada minat korang lah macam mana. Kedua-dua phone ni masing-masing dibekalkan dengan 4 kamera di belakang dengan sistem konfigurasi yang hampir sama. Ada ultra wide lens, macro, portrait, yang berbeza hanyalah resolusi kamera utama sahaja. Setelah saya guna kesemua modul lens dan mod-mod yang tersedia dekat phone-phone ni, saya perasan kalau Realme 7 Pro memiliki kualiti gambar yang lebih tajam dan detail berkat resolusi kameranya yang tinggi 64 megapiksel. Korang boleh compare lah dan nilaikan sendiri dekat gambar-gambar yang saya dah tangkap ni. Untuk rakaman video max boleh rakam dengan resolusi 4K 30fps yang mana dengan bantuan sokongan EIS yang terbina pada Realme 7 Pro, rakaman video korang akan lebih smooth berbanding Vivo V90 yang tiada sebarang sokongan stabilization tambahan. Tapi kalau untuk mod selfie ni, Vivo V90 ni ada lebih sikit lah sebab dibekalkan dengan dua lens, satu 32MP dan satu lagi 8MP ultra wide untuk tangkap gambar sudut lebar ramai-ramai. Manakala untuk Realme 7 Pro hanya ada single 32MP sahaja kamera depan dia. Terakhir untuk audio, bonus dekat sini korang dapat stereo speaker dengan bunyi yang lebih kuat dekat Realme 7 Pro dan hanya single speaker mono dekat Vivo V90. So geng, macam mana? Dah ada idea phone mana satu pilihan korang? Actually kan, kedua-dua phone ni bagi saya boleh kata cukup berkuasa untuk segmen kelas pertengahan. Spek pun lebih kurang, just kalau korang nak chip yang lebih berkuasa, pengecasan yang lebih pantas dan kamera dengan resolusi yang lebih tinggi, saya rasa Realme 7 Pro lah jawapannya. So geng, macam mana kalau korang suka video ni? Jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.